Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi binicmatihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan sambungan kita ialah pada perbahasan muka surat yang ke-56, iaitu ilmu Allah tentang kekufuran dan keimanan manusia. Muka surat 56, ilmu Allah tentang kekufuran dan keimanan manusia. Kita ada beberapa tajuk lagi untuk selesaikan perbahasan berkenaan dengan ilahiyat. Ilahiyat ni ialah benda-benda yang berkait dengan zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Allah Azza wa Jal. Dan lepas pada tu kita akan masuk pada perbahasan nubuwat, iaitu kenabian dan juga kerasulan, an-nubuwah wa risalah. Kita cuma ada 3 tajuk lagi, iaitu ilmu Allah tentang kekufuran dan keimanan manusia, perbuatan manusia adalah makhluk, perintah dan juga redha Allah Azza wa Jal. Jadi kita tengok dalam matan muka surat 56 apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia kata, wa ya'lamullahu ta'ala man yakfuru fi hali kufrihi kafira fa idza amana ba'da dhalika 'alimahu mu'minan fi hali imanihi wa ahabbahu min ghairi an yataghayyar ilmuhu wa sifatuhu. Maksud dia apa? Maksud dia pada muka surat 56 yang sama juga, pada bawah tu dia kata, wa ya'lamullahu ta'ala, Allah Azza wa Jal mengetahui orang yang kufur. Man yakfuru fi hali kufrihi, mengetahui orang yang kufur dalam keadaan kufurnya, kafiran, sebagai seorang kafir. Fa idza amana ba'da dhalika, dan apabila dia beriman selepas daripada itu, alimahu mu'minan, Allah Ta'ala mengetahui dia sebagai beriman, fi hali imanihi, dalam keadaan imannya, wa ahabbahu min ghairi an yataghayyar, dan dia mengasihinya tanpa berubah ilmu dan sifatnya, min ghairi an yataghayyar ilmuhu wa sifatuhu. Daripada segi zahir matan, apa yang ingin disampaikan sebelum pada kita masuk huraian? Yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah sini ialah Allah Ta'ala itu tahu bila mana satu orang manusia tu hal kafirnya dan juga hal kufur, hal imannya. Maknanya bila mana dia kafir, bila dia jadi kafir, dan bila habis kafirnya dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan bila dia akan beriman, dan bila juga dia akan berhenti pada beriman ataupun berubah keimanannya, itu semua dalam ilmu Allah Azza wa Jal secara teliti. Bukan Allah Ta'ala tahu secara lebih kurang ataupun umum, tapi dia tahu dengan teliti. Kita tengok pada huraian muka surat 57, apa dia kata? Dia kata sifat ilmu Allah adalah menyeluruh dan merangkumi segala sesuatu tanpa tersembunyi lagi, terluput daripadanya. Maknanya Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi semua sekali. Kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut innahu alimun khabir.
Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mengetahui dan dialah Tuhan yang maha mendalami dalam pengetahuannya. Alim maksud dia mengetahui, khabir maksudnya pengetahuan yang memperhalusi, teliti. Maknanya dia bukan setakat tahu, tapi dia tahu bila, detik, masa secara komplit. Okay. Imam At-Tahawi berkata, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah sebelum dia menciptakan makhluknya. Dan dia mengetahui apa yang mereka lakukan sebelum mereka diciptakan. Ini nak tunjuk tentang kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Beliau juga mengatakan, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengetahui sejak azali jumlah orang yang akan masuk syurga dan jumlah orang yang akan masuk neraka. Semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala bila sebelum ada makhluk, sebelum tengok kecenderungan makhluk tu nak pergi ke mana. Maknanya pengetahuan Allah Ta'ala terhadap keahlian satu orang makhluk tu, satu orang manusia tu, dia ni cenderung jadi ahli syurga ke, cenderung jadi ahli neraka ke, bila bukan waktu mak dia nak melahirkan baru Tuhan tahu. Sebelum ada mak dia, sebelum ada usul dia, sebelum ada family besar dia pun, Tuhan dah tahu tentang hal dia tu. Dia akan dilahirkan ke, dia tak dilahirkan ke, itu semua dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jumlah tersebut tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kata-kata Imam Abu Hanifah ini sebagai satu penegasan bahawa ilmu Allah itu tidak mempengaruhi apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada iman atau kufur, taat atau maksiat. Ilmu Allah tidak menafikan kedudukan manusia sebagai mukallaf yang ditetapkan supaya patuh kepada hukum syarak. Maknanya, kepatuhan satu orang tu untuk dengar perintah Tuhan tidak menyebabkan bertambahnya pengetahuan Tuhan terhadap dia ataupun terhalangnya pengetahuan Tuhan terhadap dia. Tidak. Berimannya orang tu, kufurnya orang tu tidak menyebabkan berlaku kejutan dalam ilmu Tuhan. Dia beza dengan kita. Kita ada agakan, kita ada ramalan. Ramalan kita tu bergantung betul ataupun tak betul. Tapi pada zat Tuhan tidak ada isu ramalan, tidak ada apa yang disebut sebagai sangkaan. Sebab tu kita sebagai manusia ni, dia ada dua jenis ilmu. Satu ilmu yang berbentuk zan, yang kedua ilmu yang berbentuk yakin ataupun qat'i. Ilmu berbentuk zan ialah sangkaan. Kita sangka, kita tengok dengan kebiasaan, dengan kes-kes yang lepas. Kita membuat bacaan berdasarkan kes lepas. Tiba-tiba keluar dia punya hasil dapatan daripada apa yang kita tengok tu berbeza dengan apa yang kita agak. Itu ilmu kita. Itu ilmu makhluk. Adapun ilmu Tuhan, semuanya tufidul qat', semuanya pasti. Tidak ada pengurangan, tidak ada kelebihan, tidak ada. Dianya fix, maknanya dia tak berubah, tidak ada penambahan dan pengurangan. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut situ. Dia kata manusia ditaklifkan dengan iman dan peraturan agama dalam keadaan dia tidak mengetahui apakah takdir yang ditetapkan kepadanya. Ini adalah perkara ghaib yang tersimpan dalam ilmu Allah. Dalam pada itu, manusia telah diberikan wahyu dan akal, diberikan galakan dan dijanjikan syurga dan diberikan amaran dengan ancaman neraka. Okay. Sini dia nak beritahu tentang apa? Bila mana manusia itu menerima taklifan dengan baik. Kita semua ni ditaklifkan dengan sesuatu taklifan. Taklifan tu bahasa Arab, bahasa Melayu sebut tanggungjawab. Semua kita tertanggung atas diri masing-masing dengan satu tanggungjawab, iaitu kena jadi hamba Tuhan yang patuh. Ada orang dia keluar, dia hidup, menjadikan kehidupan dia tu patuh sesuai yang Tuhan nak. Ada orang dia tak, dia pilih jalan lain, dia terjatuh ke tempat lain. Okay. Semuanya itu pilihan yang kita ambil. Pilihan-pilihan tu Tuhan dah tahu, dan Tuhan bukan tengok baru dia perasan nanti dia akan pilih yang ni, bukan. Itu bacaan makhluk. Bacaan Tuhan tak macam tu. Okay. Sebelum pada tu lagi, kenapa perbahasan ni dia kena guna ayat macam ni? Kenapa Imam Abu Hanifah dia sebut benda ni? Apa yang sedang berlaku? Latar suasana yang berlaku pada waktu itu apa dia? Suasana yang berlaku pada waktu Imam Abu Hanifah ni hidup dan pada waktu ditulisnya Fiqhul Akbar ni ataupun dikarangnya risalah ni, ialah pada zaman tu ada kelompok
yang cuba nak mengeluarkan konsep dosa daripada kehidupan ataupun daripada agama. Dia nak kata kita ni tak ada yang namanya dosa. Kalau kita terbuat benda yang Tuhan tak redha, itu Tuhan yang menyebabkan kita jatuh. Jadi Tuhan tak boleh ambil apa-apa tindakan pada kita. Dia nak keluarkan konsep tu, konsep dosa dan pahala. Supaya nanti di akhirat kita tidak akan disoal siasat, tidak akan ada apa-apa tanggungjawab lagi. Itu yang nak disampaikan ataupun itu yang nak diberitahu oleh Al-Imam Abu Hanifah. Maknanya waktu tu ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Jabariyah, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Jahmiyah. Ni semua ni nama-nama ni Jabariyah ke, Qadariyah ke, Mu'tazilah ke, Jahmiyah ke, dia orang nak mengeluarkan usul-usul utama dalam kehidupan ataupun dalam rangka agama Islam. Agama Islam tu ada konsep dosa pahala. Manusia ditaklifkan untuk jadi hamba. Tiba-tiba dia nak buang, dia nak rungkaikan satu. Yang ni nak kata Quran bukan makhluk. Yang ni nak kata qadar itu berjalan dengan sendiri, bukan kerana kita yang ada kuasa ikhtiar. Yang ni nak Jabariyah. Yang ni nak kata kita ni dipaksa oleh Tuhan, kita tidak bergerak di atas pilihan sendiri. Dia nak buang satu demi satu. Ini ialah realiti yang berlaku pada zaman Abu Hanifah, yang mana pada waktu tu belum lagi masuk kurun kedua. Sebab tu nak faham apa yang Abu Hanifah sebut, dengan realitinya kita kena tengok zaman. Pada zaman Imam Abu Hanifah ni ialah zaman berlakunya fitnah yang dahsyat, tambah lagi dia duduk di kawasan yang memang fitnah dia hebat, iaitu di Iraq. Iraq ni daripada dulu sampai sekarang ialah tempat berlaku fitnah. Tak aman Iraq tu daripada fitnah. Iraq yang hari ni lah kita dengar Iraq tu. Cuma bila mana sebut wilayah Iraq dulu, dia masuk sekali dengan Iran. Cuma sekarang dah ada government state, maka orang akan nampak Iraq lah. Orang tak nampak lah Iraq tu Iran, Iraq tu bahagian daripada Lebanon sikit, bahagian daripada Syam sikit, orang tak nampak yang tu. Cuma bumi Iraq ialah bumi yang dipenuhi dengan fitnah. Fitnah yang macam-macam. Dia orang sangat berakal untuk mengeluarkan kesamaran-kesamaran dalam agama. Sebab tu kalau kita tengok, kenapa Ali bin Abi Talib boleh dibunuh? Kelompok mana yang bawa dakwah? Kelompok daripada Iraq. Syiah daripada Kufah yang buat benda tu. Yang boleh membawa kepada benda yang lebih besar, iaitu pembunuhan Hussein. Dia pergi kepada kelompok Iraq. Ketika mana Abdullah bin Mubarak, guru Imam Bukhari, duduk di Iraq, dia sebut tentang masalah orang Iraq ni. Sampailah kepada zaman yang seterusnya, sampailah kepada sekarang pun. Macam itulah keadaan di Iraq. Tapi tak menafikan Iraq itu ialah tempat lahirnya para ulama yang hebat. Sebab apa lahirnya para ulama yang hebat? Sebab dia punya hentaman, dia punya fitnah terhadap agama pun hebat. Satu tempat bila mana berlakunya hentaman agama yang kuat, maknanya bila mana agama tu diserang daripada berbagai penjuru, orang-orang yang bekerja sebagai mempertahankan agama ni, orang yang mempertahankan agama ni, kerja dia lebih, otak dia berfikir lebih lagi daripada orang yang tempat aman daripada fitnah. Di Madinah aman pada fitnah. Di Hijaz, di Mekah, Madinah dia kurang sikit fitnah. Tapi beza dengan Iraq, dia banyak fitnah. Sebab tu kau tengok daripada khalifah yang awal sampailah khalifah yang seterusnya, sampailah pada zaman moden, zaman sekarang pun, Iraq menyaksikan sikap penduduk dia. Penduduk dia ada problem. Pada zaman Ibnu Mas'ud lagi, pada zaman Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi lagi, bila mana orang tanya Abdullah bin Mas'ud, kenapa, soalan dia lebih kurang dalam Syiar Alam Nubala sebut, ada satu orang lelaki daripada Iraq datang jumpa Abdullah bin Mas'ud, tanya apa hukum salat dalam keadaan satu orang tu dia nyamuk datang gigit dia, akhirnya dia tepuk nyamuk tu dan keluar darah yang terlekat pada badan atau pada pakaian dalam salat. Adakah ia memberi kesan pada sah dan batalnya salat? Apa respon Abdullah bin Mas'ud? Kalau tak silap Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Umar, dua orang tu lah. Dia kata, tengok lelaki pada Iraq ni, dia sibuk duk tanya tentang darah nyamuk, sedangkan dia orang lah yang menumpahkan darah cucu Nabi, iaitu Hussein. Sahabat ni dia ada something dengan orang Iraq. Sebab tu saya diingat dululah
kita belajar lama dah dulu. Okey. Ada satu orang khalifah di mana di Iraq ni. Saya tak ingat pada dinasti apa, Abbasiyah ke mana. Okey. Bila mula-mula dia naik jadi khalifah dan juga jadi gubernur di kawasan Iraq tu, dia kata, ya ahlal Iraq wa ya ahlal fusuq wan nifaq. Wahai penduduk Iraq, wahai orang yang ada kefasikan dan juga orang-orang yang munafik. Dia sebut direct. Dia pun orang Iraq juga. Dia orang daripada kawasan tu juga. Okey. Nak katanya sifat orang Iraq tu dia macam tu. Ni bukan nak kata orang Iraq tu perangai dia teruk. Tapi itulah realiti yang tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih jelas lagi pada zaman pemerintahan Saddam Hussein, macam itulah perangai dia orang. Walaupun adalah pro and con bila mana kita tengok pada zaman Saddam Hussein, tapi kalau tuan-tuan tengok realiti yang berlaku seperti itulah. Realiti yang berlaku. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok video-video lama yang ada dalam YouTube, waktu Saddam Hussein dibicarakan dalam mahkamah. Okay. Tuan-tuan kena tahu mahkamah tempat Saddam Hussein dibicarakan tu, ketua hakim yang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada Saddam Hussein ialah ketua hakim yang pernah diampunkan oleh Saddam Hussein dulu. Kita kena tengok yang dia cakap Arab sebab tak ada orang letak subtitle, jadi kita tak apa nak faham lah. Cuma dia kata, kenapa aku hukum gantung pada kamu sebab kamu kejam. Saddam Hussein kata, kalau kamu kata aku kejam, akulah yang melepaskan kamu daripada dihukum bunuh oleh kerajaan dulu. Tapi hari ni kamu kata aku kejam, kamu jatuhkan hukuman. Okay. Itu perangai, itu sikap. Bila mana ada advantage yang dia orang perlukan, dia orang akan jatuhkan walaupun orang tu orang rapat ataupun ada jasa besar pada orang tu. Itu tak pelik bagi orang Iraq. Okay. Jadi pada waktu ni Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati untuk mengeluarkan apa-apa statement dalam agama demi menjaga keharmonian dan keaslian agama. Sebab tu dia letak benteng yang sekuat-kuatnya, kiri, kanan, depan, belakang untuk jaga agama. Sebab tu kita akan tengok kenapa perkataan-perkataan ni keluar daripada Imam Abu Hanifah. Tujuannya ialah nak beritahu serangan yang datang. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Jahmiyah, ada macam-macam kelompok yang ada di Iraq. Berkumpul, semuanya berpusat di Iraq pada waktu itu. Jadi di kiri dan kanan akan berlaku keadaan macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, para ahli hadis di Iraq, mereka sangat ketat dalam periwayatan hadis. Mereka tak bagi hadis pada orang mudah-mudah sebab dia orang takut yang menerima hadis itu ialah daripada kalangan orang yang ada khianat pada agama ini. Kita boleh tengok Al-A'mash, kita boleh tengok Abdullah bin Mubarak, kita boleh tengok ramai tokoh-tokoh, Imam Ahmad bin Hanbal pun antara yang duduk di Iraq dan melakukan ketegasan, buat orang kata apa, secara strict untuk menjaga agama ni. Okay, sebab tu kalau kita tengok, kita baca, kalau kita tak faham latar sejarah penulisan kitab Fiqhul Akbar, kita akan tengok apa dia nak cerita ni. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita sebab apa kena sebut Tuhan tahu orang tu nak kafir bila, nak beriman bila. Kenapa kena sebut sampai ke tahap tu? Sebab zaman tu ada satu kelompok nak buang konsep dosa. Tak ada dosa. Sebab kita ni Jabariyah. Ini kelompok Jabariyah. Ini poin ni lah nak lawan kelompok Jabariyah. Sebab Jabariyah kata kita ni jabrun minallah, yujbar. Kita ni telah dipaksa oleh Tuhan untuk membuat benda tu. Kalau kita buat dosa pun yang Tuhan tak reda, itu ialah Tuhan yang menyebabkan kita jatuh. Dia tak boleh ambil apa-apa tindakan pada kita. Konsep ni dibuat ialah untuk melegalkan benda jahat atas muka dunia. Itu je. Okay. Bila mana orang percaya, betul lah kita ni hidup berjalan atas takdir Tuhan. Jadi macam mana kita nak ambil tindakan pada orang yang salah? Sebab orang yang buat salah, dia akan kata, aku sebenarnya bukan nak buat, tapi Tuhan yang takdirkan aku buat. Jadi mahkamah pun tak ada fungsi. Tak ada apa, polis pun tak boleh tangkap orang sebab dia akan beri jawapan yang sama. Jadi ini ialah bibit-bibit awal nak berlakunya kacau bilau dalam agama. Okay. Sebab tu dalam huraian, dia tak sebut dengan teliti sangat, dia tak sebut dengan, bukan teliti, dia tak sebut dengan terperinci sebab kita kena tahu latar sejarah berlakunya penulisan risalah ni. Kita terus lagi apa yang disebut dalam huraian. Dia kata dalam pada itu manusia telah diberikan wahyu dan akal, diberikan galakan dengan dijanjikan syurga dan diberikan amaran dengan ancaman neraka. Dia diberitahu apakah yang menyebabkan keredaan dan kemurkaan Allah. Apa yang diperintah kepadanya itu adalah sesuatu dalam keupayaan dirinya untuk dilaksanakan. Maknanya nak nafikan adanya konsep
hidayah, adanya konsep datangnya seruan kebaikan, seruan kejahatan, sedangkan hadis Nabi banyak sebut tentang benda tu. Okey. Allah memberikan perenggan yang kedua terakhir muka surat 57. Allah memberikan keuzuran kepada mereka jika mereka dihalangi oleh sesuatu yang termasuk penghalang taklif, seperti tidak sampai kepadanya seruan Islam dan dia hilang kewarasan. Okey, yang ni isu lain. Kalau orang tu, kelompok tu, komuniti tu, dia terhalang daripada wahyu, tak dapat wahyu, dengan sebab dia duduk dalam negara yang blok, tak boleh datang apa-apa pun dakwah. Contoh sekarang kita ambil Korea Utara, tak sampai. Apa saja buku agama tak sampai. Dengan sebab kerajaan dia menutup. Okay. Atau yang kedua, sifat orang tu sendiri memang dah tertutup. Contoh tuan-tuan tengok, ada satu pulau tu duduk dalam penguasaan India hari ni, Sentinel Island, Pulau Sentinel. Pulau tu orang-orang yang, kalau kita tengok cerita orang-orang zaman batu, dia orang duduk situ lah. Okay. Ada satu orang pendakwah Kristian nak pergi ke pulau tu, akhirnya kena panah dan mati. Walaupun percubaan kali pertama dia kena panah, dia tak mati. Sebab waktu dia kena ambush dengan orang-orang di pulau tu, dia selip Bible dalam baju dia, dalam jaket dia. Bila mana dia selip Bible tu, panah tu kena pada Bible. Kenalah tempat lain luka-luka ni. Kena pada Bible, dia jatuh. Dan akhirnya dia tengok tak kena dada dia. Kena pada Bible. Dia terfikir, dia kata, Tuhan yang selamatkan aku, Tuhan yang telah memilih aku untuk sampaikan Kristian ni pada penduduk Sentinel ni, Pulau Sentinel ni. Dia duduk dalam negara India lah hari ni, pengawasan India, tapi tak boleh masuk pun. Tak boleh masuk sebab sikap yang tertutup. Dia macam orang kata orang dia bukan orang makan orang, bukan pun. Cuma dia duduk dengan cara lama dia orang. Dia terasing, tak ada satu kemodenan apa pun. Okey. Yang ni tak masuk dalam perbincangan kita. Kalau dia orang tu mati, adakah dia orang ahli neraka? Tak, sebab dia orang tak sampai apa dakwah pun. Tak sampai. Tak boleh buat apa. Sebenarnya boleh buat. Kalau bergabung negara-negara yang kuat boleh buat pun. Okey. Tapi dengan sebab malah ambil tanggungjawab, akhirnya dia orang menjadi orang yang terbiar, seakan-akan jauh daripada dakwah, tak kena apa-apa. Jadi dia orang ni menjadi ahli fatrah. Dalam istilah dia ialah ahli fatrah, tak terima wahyu apa, dengan sebab tertutupnya dia orang tu. Okey. Sebagaimana Allah tidak memaksa iman dan amal ke atas manusia, maka demikian juga keimanan dan perbuatan manusia tidak mengubah sifat ilmu Allah. Maknanya kalau tak sampai dan tidak menyebabkan satu orang tu beriman, maka ianya pun dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan pun tahu ada makhluk-makhluk yang tak terima wahyu keimanan. Okey. Dengan syarat dia betul-betul terhalang. Beza dengan kita hari ni, kita tak terhalang. Kita malas untuk mendapatkannya ataupun ambil tahu tentangnya. Yang tu kena soal jawab depan Tuhan. Yang terhalang betul, tu cerita lain. Itu ada pengadilan lain. Orang macam ni dengan Tuhan. Tapi kalau kita yang tak nak dengar, kita yang tak nak endah, itu kita yang menjawab. Sebab sumber kepada kebenaran tu dah ada. Cuma kita yang buat tak endah. Okay. Seterusnya, muka surat 58. Perbuatan manusia adalah makhluk. Okay. Yang ni pun nak lawan Jabariyah. Sebab Jabariyah kata perbuatan kita ni ialah daripada perbuatan Tuhan. Okay, kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah. Wa jami'a af'alul ibad minal harakati was sukuni kasbihim al haqiqati wallahu ta'ala khaliqaha wa hiya kulluha bi masyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Okay, maksud dia semua perbuatan hamba kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid malam ni, sama ada pergerakan atau diam, adalah usaha mereka secara hakikat, dan Allah Ta'ala yang menciptakannya, dan semuanya itu dengan kehendak. Tuhan yang ciptakan kita boleh datang, boleh bergerak sini, tapi Tuhan beri kuasa pilih pada kita. Dia masih lagi dalam urusan Tuhan. Yang kita duk nak buat hari-hari ni, esok nak buat apa, esok nak pergi mana, lepas habis ni nak pergi berjalan ke mana, nak bergerak balik rumah ke apa semua. Itu semua dalam pengetahuan Tuhan. Tapi Tuhan beri kita kuasa pilih. Tuhan beri kita kebebasan untuk kita pilih. Kebebasan itu bukan saja-saja, kebebasan itu untuk dinilai di akhirat nanti. Kenapa? Itu undang-undang dia. Itu aturan yang Tuhan buat
yang tak boleh kita persoalkan kenapa. Sampai di pintu ni tak boleh persoal. Sebab tu ada orang dia nak fikir jauh sikit. Dia kata, kenapa Tuhan nak uji sangat kita ni? Kenapa Tuhan nak tengok kita ni buat amal banyak ke, buat jahat banyak ke? Kenapa dia nak tengok kita ni nak pergi ke syurga ke, nak pergi ke neraka? Kenapa untuk isu ni tak boleh timbul? Sebab kita mempersoalkan sistem Tuhan. Walaupun ada orang dia rasa benda tu boleh dirungkai, tapi sebenarnya dia tak boleh dirungkai. Dia akan sampai pada limit kita tak jumpa jawapan. Akhirnya apa yang kita buat tu buang masa semata-mata. Sedar diri kita sebagai hamba, sedar diri kita sebagai makhluk yang Tuhan cipta untuk menjalankan aturan dia. Dia atur. Kita selalu sebut Tuhan yang Maha mengatur. Dia yang atur ni sistem ni. Suka tak suka, kita dah ambil banyak fasiliti yang dia beri. Kita dah guna nikmat dia sebahagian besarnya. Sama ada perasan tak perasan, kita kena jalankan aturan dan kehendak dia. Maknanya kita ada dua pilihan jalan. Kita nak ikut aturan dan kehendak dia, ataupun kita nak lawan aturan kehendak dia, kita nak mengingkari dia, bermaksiat di atas segala apa arahan yang dia buat. Itu pilihan kita. Tapi setiap manusia dia pilih mana-mana jalan, akan ada risiko dia, akan ada manfaat dia. Itu benda yang kita kena tahu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa tu tak boleh jawab? Sebab kenapa untuk isu ni dia akan terjawab di hadapan Tuhan. Kenapa dia buat? Quran tak perincikan kenapa, tapi kita tahu dan kita sedar. Kita nak tak nak, kita dah masuk dalam sistem ini. Kita tak boleh keluar. Cuma ada orang dia nak fikir terlebih sangat. Macam orang-orang barat, dia fikir, dia tak jumpa. Last sekali dia pilih benda yang nampak. Benda tu bila mana manusia pilih, dia jauh pada sentuhan agama. Sebab tu kita tengok orang-orang barat ni, bila mana dia dah tak tahu nak buat apa lah. Kemewahan dah ada, kehidupan dah okey, semua elok, tak ada konflik besar dalam hidup. Dia duk fikir, duk cari sesuatu, dia dah start rasa bosan. Duit banyak dah rasa, isteri ramai pun dah rasa, anak-anak pun dah ada, semua benda ada, jawatan okey dah ada. Last sekali, ni orang yang tak ada agama lah, dia akan fikir benda dia menerawang. Last sekali dia akan jadi apa? Dia pilih nak jadi benda lain, tak nak jadi orang lah. Di barat benda ni ada. Sebab tu tuan-tuan akan tengok di Sepanyol, di Itali, ada orang pilih nak jadi kambing, dia pilih nak jadi kambing. Dia dah bosan nak jadi orang. Benda ni real. Ada buat pertandingan jadi kambing, siap duduk dalam kandang, panggil orang tengok. Yang jadi kambing tu orang juga. Okey. Tapi dia dah habis dah, dia tak tahu nak buat apa dah. Dia panggil naturalist. Dia nak hidup semacam binatang. Sebab tu Tuhan kata, manusia kalau dia jam, akal dia jam, panca indera dia jam, pendengaran semua jam, ulaika kal an'am. Mereka akan balik jadi macam binatang ternak. That's why dia orang jadi kambing. Okey. Sebab dia orang dah tak tahu, dia punya pintu tu dah tertutup. Sebab dia orang telah duk cari pada benda yang tak perlu. Sedangkan Tuhan suruh angkat diri jadi hamba dia yang baik, hamba dia yang saleh. Tapi dia tak nak. Dia block. Dia buat macam-macam untuk dapatkan benda yang betul. Akhirnya dia orang pilih untuk jadi macam tu. Adalah pertandingan-pertandingan yang pelik, ada keinginan-keinginan yang pelik yang dia orang cuba nak buat. Itu ialah benda-benda yang kita boleh tengok. Macam-macam. Dan benda ni pun dia macam nak pergi dah sikit kepada orang Islam. Hatta di Malaysia kita pun. Sebab tu kita akan tengok ada orang buat live makan periuk. Bosan lah. Tak tahu nak buat apa. Biasa makan nasi. Makan nasi tu terlalu orang kata apa, biasa. Jadi sekarang ni kita nak makan periuk nasi pula. Dia pun tokak periuk nasi tu. View sampai 2,000, 3,000. Dan dia rasa suka. Sebab dia nak yang tu. Dia nak yang tu. Dah habis dah. Dah habis. Sebab dia pergi masjid orang tak perasan. Dia buat baik, dia sedekah orang tak perasan. Manusia ni satu je. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Dia nak perhatian. Tak dapat perhatian, dia buat sesuatu supaya orang tengok dia. Tengok macam di barat, jadi kambing. Jadi orang biasa tak syok sangat. Jadi kambing lain macam sikit. Di Malaysia kita tak nak jadi kambing lagi. Nak makan, kata apa, nak makan rantai motor apa semua. Pelik. Something yang nak buat benda yang pelik. Tak mampu pun nak buat. Tapi nak buat. Kerana apa? Ada satu part dalam jiwa tu kosong. Dan rasa banyaknya waktu kosong. Itu yang jadi macam tu. Okey, kita tengok apa dalam huraian dia kata. Apabila seseorang itu beriman atau dia kufur,
dia mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, atau dia melakukan maksiat, semuanya dilakukan olehnya secara hakiki. Memang dia buat. Bukan orang lain yang buat, bukan sesuatu yang menunggangi dia, tidak ada. Okey. Kerana dia adalah pelaku dan pembuat. Dia yang memiliki pilihan dan usaha. Manusia melakukan kesemua itu dengan pilihannya. Dia sendiri merasai bahawa dia tidak dipaksa melakukannya. Iaitu apabila dia mahu, dia akan melakukan. Jika dia tidak mahu melakukannya, maka dia akan meninggalkan. Terjadi atau terhasil apa yang dilakukan oleh manusia itu dengan ciptaan Allah. Dialah Allah yang menciptakan kudrat dan kehendak dalam diri manusia. Maknanya, waktu kita nak dengan waktu kita tak nak, kita yang tahu. Melainkan kita terkena unsur lain. Masuk sesuatu dalam badan kita yang kawal emosi kita, kehendak kita. Maka pada waktu tu tak dikiralah pada kita ni hukum dosa dan pahala. Masuk pada kita benda-benda yang mengganggu kewarasan akal. Dia berada di bawah pengaruh alkohol ke, dia makan benda terlarang berlebihan ke, waktu dia buat benda tu, dia tidak dikenakan hukum dosa dan pahala. Tapi waktu dia ambil benda yang terlarang, dia kenalah dosa. Dia kena dosa. Okey. Tapi lepas dia tahu dia ambil benda tu, dia ada efek, dosa tu tak akan berjalan lah. Dia dah tahu benda tu. Melainkan dia terkena. Itu cerita lain. Dia terkena, tu cerita lain. Okey. Cuma nak katanya manusia dia sedar. Kalau di bawah sedar, tidak ada dalam perbahasan kita ni. Okey. Manusia melakukan itu semua dengan pilihannya. Dia sendiri merasai bahawa dia tidak dipaksa melakukannya, iaitu apabila dia mahu melakukan. Jika dia tidak mahu melakukannya, maka dia meninggalkan. Terjadi atau terhasil apa yang dilakukan oleh manusia itu dengan ciptaan Allah. Dialah Allah yang menciptakan kudrat dan kehendak dalam diri manusia. Kasb. Okey. Kaf, sin, ba. Itu ejaan dia dalam bahasa Arab lah. Kasbun. Okey. Dia letak sini kasb. Atau usaha merupakan gerakan dari dalaman atau jiwa manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Terjadinya kufur itu kerana kecenderungan manusia untuk tunduk kepada hawa nafsunya. Bila mana satu orang tu dia nak buat satu kecenderungan, dia datang daripada dalam, iaitu penolakan daripada hawa nafsu. Dia datangkan ayat 286 surah Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini ayat yang kita selalu baca. Okey. Dia memperolehi apa yang dia kerja dan dia menanggung apa yang dia buat. Mafhum al-kasb. Maknanya al-kasbu ni, kaf sin ba ni ialah perbuatan yang dibuat oleh manusia yang datang daripada dorongan dalam. Dia bukan buat tanpa sedar, bukan. Tak. Dia tak buat tanpa sedar. Maknanya itu ialah benda yang memang diniatkan ataupun benda yang sudah dilintasi dalam fikiran dia. Ada satu benda melintas. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu perbuatkan. Kemudian muka surat 59, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Okey, maknanya pada perbahasan ni dia nak beritahu perbuatan yang kita buat ni ialah datang daripada kehendak dalaman kita. Dia bukan daripada Allah Azza wa Jal, tapi Allah tahu kita nak buat benda tu. Itu poin dia. Allah tahu. Dan Allah tak jadikan benda yang dia tak redha kita terbuat tiba-tiba dengan kehendak kita. Kalau kita kena ganggu, kena kacau, kena rasuk, tu cerita lain. Okey. Kita tiba-tiba. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan. Kita tanya budak-budak yang mumayyiz, yang baru lahir, yang orang kata apa, yang mumayyiz lah, yang dah kenal benda baik benda buruk. Okey. Kita tanya nanti nak buat apa? Contoh nanti dia datang masjid, kita tanya, lepas pada ni nak buat apa? Dia akan jawab nak makan ke, nak pergi mana-manalah. Okey. Dia jarang budak tu dia jawab, lepas pada ni saya nak pergi bunuh orang. Benda buruk tu dia tak ada. Orang kata apa, dia tidak datang. Benda tu tak datang lagi dalam jiwa dia. Contoh kita tanya anak kita, nanti besar nak apa? Besar nanti nak merompak. Siapa ajar? Tak ada orang ajar pun, tapi dia tak akan tiba-tiba. Melainkan benda tu ada orang yang beritahu. Merompak ni elok, dia pun pegang yang tu. Okey. Tapi kalau dia tidak diganggu oleh apa-apa, dia tak akan kata. Kita tanya anak kita, cucu kita, nanti besar nak apa? Saya besar nak syirikkan Tuhan. Dia tak jawab macam tu. Dia tak akan jawab macam tu.
melainkan ada satu elemen lain yang merosakkan dia. Okey, maknanya saya nak kata sini, Tuhan tidak menjadikan benda-benda buruk melintas pada satu makhluk yang belum dikacau lagi. Benda yang dah sedia ada dalam diri dia. Okey. Tapi kalau benda jahat tu dia buat kerana ada sebab-sebab dan dia fikir pendek, dia buat. Tapi dari segi sudut jauh yang paling dalam, dia tak akan buat. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang terlibat dengan benda jahat, dengan benda-benda jahat, dia tak akan buat melainkan ada satu benda, faktor yang mendorong dia untuk buat. Mendorong dia untuk buat. Kalau dia nak buat saja-saja, tambah benda yang jahat yang dia nak buat tu tidak memberi apa-apa keuntungan pada dia. Sama ada keuntungan dunia ataupun keuntungan hawa nafsu dia. Contoh, orang dia tiba-tiba bunuh orang tanpa ada sebab. Ataupun orang upah dia, kamu bunuh orang, aku bayar RM1.50. Tak padan bunuh orang RM1.50, RM10,000 baru buat. Sebab apa? Sebab dia nak bunuh orang tu ke ataupun dia nak RM10,000? Dia nak RM10,000 tu. Dia bukan nak pada bunuh orang tu. Saya nak sebut sini lah, dalam bahasa Arab dia panggil ad-dawafi', benda-benda yang mendorong orang tu untuk buat. Tapi kalau bunuh orang tidak menguntungkan, rompak duit orang tak menguntungkan, dia tak akan buat benda tu. Sebab manusia ni dia ada dorongan. Atau paling kurang dia tak dapat apa-apa pun, dia dapat lega, rasa sakit hati dia hilang. Ada juga orang buat macam tu. Dia dah kaya elok, satu je dia problem. Dia tak suka tengok orang tu hidup. Satu. Dia kaya cukup, lagi kaya pada orang yang dia nak bunuh. Cuma tiba-tiba dia bunuh orang tu. Sebab apa? Tanya sebab apa? Bagi puas hati lah. Nak bagi hati ni relax, tengok orang tu dah mati, selesai benda tu, itu saja. Cuma nak kata manusia dia tak akan buat benda buruk melainkan ada sesuatu dalam diri dia untuk mengarahkan dia. Maknanya dia terkalah dengan hawa nafsu ataupun ada seruan jahat yang merosakkan kefahaman dia, hak yang mana buruk, yang mana baik. Tapi kalau dia seorang diri dia tanpa ada gangguan syaitan, tanpa ada hawa nafsu, dia tak akan rosak. Dia dengan diri dia tu sendiri. Okey. Terus kita pergi pada perintah dan redha Allah. Okay. Perintah dan redha Allah. Kita tengok. Wat-ta'atu kulluha kanat wajibatun bi amrillahi ta'ala wa bi mahabbatihi wa bi ridaihi wa ilmihi wa masyiatihi wa qada'ihi wa taqdirihi wal ma'asi kullaha bi ilmihi wa qada'ihi wa taqdirihi wa masyiatihi la bi mahabbatihi wa la bi ridaihi wa la bi amrihi. Okay. Maksud dia, kesemua ketaatan adalah wajib dengan perintah Allah, dengan kasihnya, keredaannya, ilmunya, kehendaknya, qada dan qadarnya. Kesemua maksiat dengan ilmu, qada, qadar dan kehendaknya, tetapi bukan dengan kasih, redha dan perintahnya. Okey. Pada muka surat 60, dia ada datangkan huraian. Dia kata Imam Abu Hanifah ini menunjukkan ada perbezaan antara iradah, ilmu, redha dan perintah. Okey. Maknanya bila mana Tuhan dia membenarkan satu benda berlaku atas dunia, dia benarkan kejahatan berlaku, dia benarkan kebaikan berlaku. Benda baik dia benarkan berlaku dan dia redha benda tu berlaku. Ada benda jahat yang Tuhan dah beri larangan dalam Quran, tapi benda tu berlaku tak? Contoh, Tuhan kata jangan bunuh orang, tapi ada tak cerita orang bunuh orang? Ada. Waktu berlaku, berhasil terjadinya proses pembunuhan itu, adakah Tuhan membenarkannya dengan redha? Dia benarkan bukan dengan redha dia. Dia tak benarkan dengan redha dia, tapi dia benarkan sebagai bentuk keadilan dia. Sebab apa? Kita tengok di dunia ni ada benda jahat, ada benda-benda yang tak baik. Sebab Tuhan nak beri keadilan dan nak berikan kita nampak ini terjadi kerana tangan kita. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr, zahirnya kerosakan di muka bumi dan juga di lautan, bima kasabat aidin nas, dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Tuhan tak kata aku buat kerosakan ni kerana memang aku nak buat. Tak. Sebab Tuhan tak redha kepada kerosakan. Tapi kalau manusia dia dah tutup semua angle-angle kebaikan, ruang-ruang kebaikan dalam diri dia, yang ada hanyalah kejahatan, maka berlakulah kejahatan atas muka bumi. Sebab tu kalau kita faham bab ni, kita tak akan melatah bila mana tengok kejahatan berlaku atas muka bumi. Sebab memang ada benda yang mendorong kejahatan tu berlaku. Sebab tu bila mana kita tengok berlakunya peningkatan kejahilan orang,
Kita tak pelik sebab memang banyak ruang-ruang yang telah menutup orang untuk jadi cerdik. Saya cerita pada tuan-tuan puan-puan. Baru ni ada satu wakil daripada Indonesia Muhammadiyah datang ke Perlis nak buka Universiti Muhammadiyah. Benda tu pun dah lulus. Okey. Datang sekali dengan rombongan tu ialah ahli tarjih. Ahli tarjih ni nama bagi Muhammadiyah. Bagi Malaysia kita panggil ahli majlis fatwa lah. Samalah ahli tarjih, ahli fatwa dia sama. Okey. Ada perjumpaan dengan Tuanku Raja Muda, ada perjumpaan dengan beberapa kali dengan pegawai Jabatan Agama, pegawai Jabat Mufti apa semua. Okey. Cuma saya tertarik dengan satu orang, ketua tarjih dia. Okey. Bila mana kita sebut hasrat nak buat universiti banyak di Perlis ni ialah nak bagi orang semua ni hidup dalam orang kata apa, dalam suasana ilmu. Okey. Menariknya, dan dia sebut benda tu depan orang-orang besar, maknanya ada keberanian dalam diri dia. Dia kata kita nak buat satu benda yang besar, iaitu nak suruh orang kembali kepada ilmu. Tapi suasana benda-benda yang dilalui tiap-tiap hari ni, adakah benda-benda dan suasana yang mengarah ke arah ilmu? Waktu dia sebut tu kita macam blur, tak nampak apa lagi. Okay. Dia kata, dia bagi contoh di Indonesia. Di Indonesia, nak suruh rakyat ni baca buku, nak memasyarakatkan masyarakat yang membaca, sukar. Sebab apa? Sebab komitmen kehidupan bulanan, harian sangat tinggi setiap orang di Indonesia. Bangun tidur dia orang akan fikir, makanan tak ada kat rumah, kena kerja cari makan. Sempat ke nak baca buku? Tak sempat. Lepas pada tu kerja sampai keluar peluh, gaji tak padan dengan kerja dia buat, tak akan sempat dia. Sebab tu kita akan tengok keadaan macam ni akan melambatkan proses orang nak jadi cerdik. Dia lambat. Sebab apa? Sebab fikir komitmen. Sebab tu zaman sekarang ada orang dia tak nak sama belajar. Sebab apa? Sebab komitmen harian ni tak lepas ni. Komitmen harian. Bagi saya apa yang dia sebut tu ialah realiti dunia hari ini. Benda yang berlaku. Kita beri lalu azan dulu, nanti kita sambung sikit. Okey, kita sambung sikit lagi. Saya nak simpulkan yang terakhir sebab saya nak sebutnya benda-benda yang buruk berlaku atas dunia ni bukan kerana Tuhan sengaja nak menyebabkan benda tu berlaku, tapi dia berlaku kerana percaturan manusia yang dia pilih untuk keburukan tu berlaku. Saya sebut tadi, ketua tarjih tu daripada Muhammadiyah, dia kata nak menjadikan masyarakat ni cerdik, boleh menjadi masyarakat yang membaca, masyarakat yang suka upgrade diri dengan ilmu, banyak faktor yang perlu dilihat. Antara faktor yang perlu dilihat ialah tingginya komitmen hidup yang boleh membantutkan diorang untuk minat dengan pengetahuan. Itu benda yang realiti berlaku di Indonesia baik, dan di negara kita pun saya rasa benda tu pun memang dah zahirnya berlaku. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang dia tak nak sama belajar. Sebab apa? Sebab nak kerja, nak bantu family. Banyak benda yang dia fikir dalam kepala dia ni, nak bagi settle, nak bagi lepas makan minum hari-hari ni pun ada yang sangkut. Sebab tu sebahagian orang dia tak rasa benda tu penting. Walaupun benda tu ada kesan buruk, iaitu bila mana manusia ni dia letih cari pada dunia dia, akhirnya dia nak ambil agama dengan cara segera. Bila mana jadi macam tu, berlaku saja benda-benda pelik dalam agama ni, dia orang tak kisah dah. Dan kejahilan yang macam ni akan menyebabkan golongan pemalsu agama ni akan ambil tempat dan akhirnya memperdaya orang-orang yang dah sibuk untuk menguruskan komitmen hidup. Sibuk kerja sampai separuh daripada usia. Nak belajar menuntut ilmu macam usia belasan, mustahil. Benda tu takkan berlaku. Sebab tenaga tak kuat apa semua. Jadi datanglah orang-orang yang bercakap agama yang tak ketahuan hala, yang kita rasa macam betul juga. Tambah pula dengan benda yang dia buat tu kadang-kadang jadi menyebabkan kita terpedaya. Jadi apa yang dia sebut tu make sense. Maknanya benda yang memang realiti. Sebab tu dia kata macam mana satu orang tu dia nak faham realiti sedangkan dia tidak tengok keadaan sekeliling. Kita boleh mengimpikan nak tengok negeri yang orang semuanya taraf pendidikan dia baik, paling minimal orang tu ada master, tak ada dah orang yang degree saja-saja. Boleh mengimpikan, tapi realitinya agak sukar. Sebab komitmen. Saya tahu tuan-tuan puan-puan dalam ni ada sebahagiannya ahli akademik. Kita ada yang jadi pensyarah apa semua. Realiti tengok student. Sebahagian pada student belajar tak bersungguh, tak fokus. Sebab apa? Sebab ada buat kerja part time. Sebab ada yang buat macam-macam.
Kenapa nak kena ada kerja tu dia orang buat sebab apa? Sebab nak pelepah bagi dapat duit hari-hari je. Okey. Selagi keadaan tu tidak boleh dikurangkan, maka generasi yang macam ni akan keluar selalu. Macam saya sebut tadi, kerja yang over dah tapi bayaran tak setimpal. Akhirnya cari kerja kedua, cari kerja ketiga untuk memenuhi benda tu. Dan bila mana dia pulun pada benda tu, dia akan delay pada benda yang jadi keutamaan, iaitu pengetahuan, terutamanya agama dia. Jadi itu bab yang dia kena sedar. Dia bagi contoh kata Indonesia. Indonesia ni terkenal dengan jam yang teruk, macet. Kenapa tidak ada usaha nak bagi jam tu tersusun, tak ada lagi isu kesesakan lalu lintas? Sebab orang-orang yang mengurus negeri ni tak pernah tersumbat dalam jam tu, dia kata. Apa dia sebut tu betul. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang-orang besar, dia tak akan kena jam teruk. Sebab orang akan escort dia. Bila masa dia nak rasa jam teruk, dia tak akan rasa. Kalau dia nak tengok jalan-jalan yang berlubang, dia tak akan rasa sebab pengangkutan dia lebih laju pada orang bawahan. Jadi dia nak sebutnya jurang orang atas dengan orang bawah menyebabkan benda ni berlaku. Jurang orang atas jauh dengan jurang bawah, sehingga orang atas ni bila mana orang viral, ada orang gaji bawah pada 1,000, ada orang tak percaya, orang atasan tak percaya. Sebab apa? Sebab jurang dia jauh. Jurang dia jauh. Tak perasan benda tu wujud dan memang ada. Jadi benda dia sebut tu ialah benda yang perlu dilihat jugalah. Angle-angle. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tu kita jangan pelik kalau ada orang dia tak nak ambil tahu sangat pasal agama. Kadang-kadang ada part-part yang kita tak rasa apa yang sedang berlaku pada diri dia. Ini yang saya nak sebut ni, maknanya kadang-kadang dia susah, kadang-kadang ada benda-benda yang membantutkan dia untuk dia dapat benda tu, akhirnya dia pergi ke arah lain, dia disibukkan ke arah lain kerana urusan-urusan. Sebab zaman dulu lain. Tengok zaman Imam Abu Hanifah, komitmen hidup tidak sedahsyat zaman sekarang. Komitmen hidup, tuan-tuan baca sebahagian kisah para sahabat yang jadi gubernur. Gubernur ni maknanya menteri besar untuk nisbah zaman kita ni. Okey. Ada sebahagian mereka yang kaya macam Muawiyah, tapi jurang Muawiyah tu dengan orang rakyat biasa tak jauh. Maknanya kalau rumah gubernur ada 5 khadam, rumah rakyat ada 4 atau 3. Maknanya jurang dia tak jauh, menyebabkan rakyat kalau dia tengok gubernur beli benda mewah sikit, rakyat tak mempersoalkannya. Sebab tu kalau kita baca sirah Umar bin Abdul Aziz, waktu dia jadi gubernur di Madinah, dia pernah minta pembantu dia beli baju harga 500 dinar. Mahal tu. Kita baca sirah tu, waktu dia nak beli baju 500 dinar, waktu orang yang jadi tukang jahit itu tempah baju dia, jahit baju dia, takkan dia tak cerita ke orang? Cerita ke rakyat-rakyat lain. Nak tahu, tadi ada PA Umar bin Abdul Aziz datang. Dia minta aku buat baju harga 500 dinar, pakai material. Orang tak bising, orang tak akad spanduk macam Sri Lanka. Orang nak pergi bakar rumah menteri dia. Sebab apa? Semua kaya. Tak ada isu. Jadi bagilah dia nak pakai 500 dinar, kita boleh pakai pun. Tak ada isu. Sebab tu kalau tuan tengok, tidak ada penentangan zaman tu. Kenapa jadi macam tu? Jurang tak jauh. Jadi zaman tu, kalau jadi jahil juga, tak padan lah. Zaman sekarang, dia nak sebut realiti lah. Apa yang dia nak sebut tadi? Realiti. Kalau ada orang jahil, jangan marah orang jahil lagi. Tengok angle orang. Tengok dulu. Okay. Memang kita tak suka masyarakat jahil. Kita tak suka benda tu. Tapi, kalau kita duduk dalam situasi dia, kita boleh tahu, kita akan jadi alim ke jadi jahil juga macam dia. Sebab komitmen hidup, jurang orang. Ada orang dia tak boleh merasa apa pun, kerana dia tersekat, tersepit banyak. Tu tak tambah lagi isu peribadi, dia ada konflik dengan family dia ke apa. Cuma saya nak katanya, kenapa benda ni jadi? Kerana manusia yang mengurus tidak mengurus dengan baik. Itu saja. Okey. Adakah Tuhan yang sengaja nak jadikan benda ni? Tak, Tuhan tak sengajakan jadi. Tuhan tak suka benda ni jadi pada makhluk dia. Tapi kenapa jadi? Makhluk yang menyebabkan benda tu terjadi. Jadi bila mana balik daripada Tuhan, tak boleh salahkan. Kenapa jadi macam ni? Tak boleh salahkan Tuhan. Sebab benda tu terjadi kerana tangan kita sendiri, kerana fikir dan juga kehendak kita sendiri. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bab ilahiyat. Kita akan sambung pada bab sifat para nabi pada kali yang akan datang. Setakat tu saja. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.